Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari penghulu segala hari, dapat kita bersama-sama berada awal di masjid ini untuk kita sama-sama niat iktikaf. Dan saya menyeru kepada saudara-saudara yang belum niat iktikaf untuk kita bersama-sama niat iktikaf, supaya keberadaan kita berada pada mulanya di masjid ini sampailah kita keluar nanti Allah Subhanahu wa taala memberikan ganjaran pahala yang melimpah ruah, apatah lagi hari ini hari Jumaat insya-Allah. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini keberadaan saya adalah untuk memperkongsikan satu ilmu ataupun perkongsian ilmu bersama dengan tuan-tuan yang berada di dalam masjid ini dan kita menunggu untuk solat Jumaat, iaitu berkenaan dengan zakat, yang mana ceramah ataupun tazkirah pada hari ini dibawa oleh Zakat Melaka dalam kita nak mempromosikan kepada masyarakat, dalam kita nak memberikan kefahaman kepada masyarakat berkaitan dengan zakat. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam amat-amat menggalakkan kepada umatnya untuk membuat kebaikan. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Firman Allah yang bermaksud di dalam surah Al-Imran ayat 133, Allah kata apa tuan-tuan? Dan bersegeralah kamu, wasari'u ila maghfiratin, dan segeralah kamu mengerjakan amal-amal kebaikan, dan juga untuk mendapat keampunan daripada Tuhan kamu. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin, dan mendapat syurga yang bidang seluasnya segala langit dan bumi yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Itu janji Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan, yang mana Allah Subhanahu wa taala menggerakkan kita, mengarahkan kita untuk berbuat berbagai-bagai kebaikan. Wasari'u ila maghfiratin, bersegeralah. Jadi dah diberi peluang dah untuk Allah Subhanahu wa taala memperluaskan syurga untuk kita. Jadi rugi bagi diri kita yang kita dah dengar apa tawaran yang Allah Subhanahu wa taala nak berikan kepada kita, sedangkan kita leka, sedangkan kita ambil mudah, sedangkan kita ambil macam tahu tak tahu, yakin tak yakin saja. Allah dah kata dah, wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Allah dah sediakan hamparan syurga yang seluas langit dan bumi. Untuk apa tuan-tuan? Untuk kemanfaatan orang-orang yang bertakwa. Jadi tuan-tuan, di dalam kita nak membuat kebaikan, apa yang kita target ialah untuk mencapai wa'iddat lil muttaqin, iaitu kita nak menjadi orang yang bertakwa. Tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, antara kebaikan yang Allah Subhanahu wa taala menyediakan, mengarahkan, memerintahkan kita ialah antaranya ialah bersedekah
ataupun kita boleh jadikan salah satu sedekah kita itu juga sebagai zakat. Yang mana kita sedia maklum bahawa orang-orang yang beriman itu ialah orang-orang yang mengikut segala perintah, mengikut segala larangan yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan dan Allah Subhanahu wa taala larang. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum biakhidhihi illa an tughmidu fihi wa'lamu anna Allaha ghaniyyun hamid. Wahai orang-orang yang beriman, Allah fokuskan kepada kita orang-orang yang beriman. Kita yang mengaku bahawa kita percaya kepada Allah, kita yakin dengan kewujudan Allah, kita yakin dengan kesemua hari, kesemua dengan rukun-rukun iman kita, bahawa kitalah ini orang yang beriman. Apa yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan? Anfiqu min thayyibati ma kasabtum. Belanjakanlah. Apa maksud belanjakanlah? Keluarkanlah, sedekahkanlah, zakatkanlah sebahagian. Bukan semua tuan-tuan, sebahagian. Maksud kata perintah Allah di sini ialah menggalakkan umat dia untuk memerintahkan umat dia untuk mengeluarkan sebahagian, bukan semua. Kena faham tuan-tuan. Maksud kata tuan-tuan, di dalam rezeki kita ini ada sebahagiannya hak orang lain. Dalam erti kata lain adalah hak untuk sedekah, hak untuk keluar zakat dan sebagainya. Hak untuk wakaf termasuk juga tuan-tuan dalam sedekah. Belanjakanlah, keluarkanlah zakat sebahagian dari hasil usaha kamu yang baik-baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardh, dan sebahagian dari apa yang kamu keluarkan dari bumi. Apa hasil yang kita dapat, sama ada kita dapat daripada bumi dan sebagainya, kita kena keluarkan, kena belanjakan, kena sedekahkan. Maknanya kata kena keluarkan zakat. Wala tayammamul khabitha minhu tunfiqu wa minhu tunfiquna wa lastum biakhidhi. Dan sebahagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu, dan janganlah kamu sengaja memilih yang buruk daripadanya lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Allah Subhanahu wa taala beri penegasan dalam ayat ini bahawa kalau kita nak mengeluarkan, nak mengerjakan kebaikan, nak mengeluarkan zakat, tuan-tuan, bagilah yang terbaik apa hasil yang kita dapat. Lalu kamu dermakan atau kamu jadikan pemberian zakat. Nak beri sedekah, nak beri zakat, kena apa yang terbaik daripada hasil usaha kita. Padahal wa'lamu annallaha ghaniyyun hamid. Sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beberapa galakan yang Allah Subhanahu wa taala berikan pedoman ataupun petunjuk, panduan kepada kita dalam kita mencari rezeki di atas muka bumi ini, untuk kita mengeluarkan sebahagian daripada hasil yang kita dapat. Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi yang selalu kita dengar, yang menggalakkan kita untuk mengeluarkan zakat, mengeluarkan sedekah dan mengeluarkan apa yang ada hasil daripada apa yang kita perolehi. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang selalu kita dengar yang menjadi satu panduan motivasi kepada kita untuk kita bersemangat untuk bersedekah. Allah Subhanahu wa taala firman kata apa? A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habba wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Tuan-tuan fahami maksud dia, yang mana Allah Subhanahu wa taala memperumpamakan
berbandingan orang-orang yang membelanjakan, orang-orang yang mengeluarkan zakat daripada harta benda untuk jalan Allah. Jalan Allah ni luas persepsi dia tuan-tuan. Jalan Allah ini kita bersedekah dalam orang nak membuat kebaikan, digelar juga, diklasifikasikan juga sebagai fi sabilillah. Umpamanya orang yang mengeluarkan sedekah ataupun zakat ini, umpamanya kamasali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'at habbah. Allah kata apa? Umpama sebiji benih yang tumbuh mencampakkan 7 tangkai. Tuan-tuan bayangkan satu biji benih keluarnya 7 tangkai dan melipat ganda, dan pada setiap tangkai itu pula mempunyai 100 biji benih. Dah berapa dah tuan-tuan? Satu biji keluarnya cabang 7, setiap 7 tangkai itu ada 100 biji. Berapa itu tuan-tuan? 700 ganjaran pahala. Masya-Allah tuan-tuan, kita bersedekah. Apatah lagi kalau kita bersedekah pada hari Jumaat. Sebab itulah kita selalu dengar sedekah subuh, sedekah yang paling afdal, sedekah Jumaat, sedekah yang paling afdal kan. Mana kata tuan-tuan, bila digalakkan begitu, kita akan mencari-cari tempat yang untuk kita keluarkan zakat, tempat yang untuk kita keluarkan sedekah. Cari tabung masjid kan. Dulu trend dululah masa dengar khutbah tabung berjalan. Sekarang dah tak ada lagi lah. Tak ada dah. Dah tak ada tabung berjalan. Dulu macam-macam kerenah tuan-tuan bila tabung berjalan ni. Tabung berjalan masa bila tuan Haji? Masa khutbah. Masa khutbah dia tolak tabung kan. Sampai kat gini, orang pertama tersengguk, orang ketiga tersengguk. Jawabnya tabung tu lalu kosong je. Itu belum dia tolak je tabung tu, dah senyum je. Orang nak sedekah duit, dia sedekah senyuman. Dia kata sebab sedekah senyum itu sedekah. Tabung tu tak nak sedekah, senyum dia, tabung tu nak duit. Jadi tuan-tuan, sekarang ni kita kena cari tabung untuk kita bersedekah. Begitu juga tuan-tuan, kewajipan bagaimana kita mengeluarkan zakat. Wajib ke atas kita, setiap manusia di atas muka bumi ini yang hidup, mengeluarkan zakat. Dinamakan sebagai zakat fitrah. Ini tak lama lagi nak bulan Ramadan. Wajib setiap kita hidup yang kena keluarkan zakat fitrah. Itu memang wajib. Zakat yang lain-lain, bahagian lain, kita ada zakat pendapatan, zakat emas, zakat pertanian, ternakan. Itu bergantung kepada apa yang kita miliki. Kita ada simpan duit, kita kena keluarkan kita punya zakat simpanan. Kita ada apa lagi? Ada ternakan yang dah membolehkan kita mengeluarkan zakat. Wajib kita keluarkan zakat. Sebab apa tuan-tuan? Menunaikan zakat ini merupakan rukun Islam. Bila kata rukun, maksudnya apa tuan-tuan? Wajib. Nak tak nak, dah sampai cukup nisab dan sebagainya, dah kena keluarkan zakat. Sebab itulah tuan-tuan, mana-mana zakat sekarang ni dah membuat satu inisiatif memudahkan kepada umat Islam untuk memotong ataupun menunaikan zakat. Kita tolak daripada gaji kita, buat secara online dan sebagainya. Mudah kan? Kalau dah begitulah mudah tuan-tuan, nak dibandingkan dengan 10-20 tahun dahulu, kena pergi cari imam, kena pergi cari kaunter zakat, pejabat zakat, kadang nasi tutup je. Jadi macam-macam alasan dan masalah. Sekarang ni tuan-tuan semua di hujung jari, online. Kita nak buat zakat apa sahaja kita nak bayar, dah cukup kepada kewajipan kita untuk keluar zakat. Tuan-tuan buatlah secara online. Kalau ustaz tak feel lah ustaz, kalau macam tak pergi kat kaunter, tak bayar dengan tu, itu lain. Kadang orang ni macam-macam alasan, dia tak buat pun. Jadi kita realiti sekarang nak memudahkan kepada umat Islam sendiri, untuk menggalakkan umat Islam sendiri mengeluarkan zakat ikut kemampuan masa dan sebagainya. Kalau kata boleh secara dalam talian online, senang tuan-tuan, potong gaji. Potong gaji tiap-tiap bulan,
kita dah tak ada dah, orang kata nak fikir dah. Memang kita punya pendapatan kita tiap-tiap bulan telah dipotong secara berkala. Maksudnya tiap-tiap bulan dah dipotong, terus masuk ke dalam zakat, terus ke dalam pusat zakat. Contoh macam zakat Melaka, dia ada buat pemotongan. Jadi tuan-tuan, kaedah sekarang dah mudah. Tuan-tuan yang tidak ada masa, kekangan lain-lain, bolehlah pergi kat website zakat Melaka. Senang tuan-tuan, cari je, nak kirakan fidyah boleh, nak kirakan pendapatan kita, masukkan aja gaji tuan-tuan. Dalam dekat dia punya perkiraan, mesin kira dia tu kat situ ada dah. Dulu kita nak buat manual, sekarang dah ada dah tuan-tuan. Tuan-tuan masuk je, mudah, dekat tangan di ujung jari saja. Inilah faedahnya teknologi canggih. Dah tak perlu kita nak susah-susah pergi ke pejabat, nak tanya kira, tukang kira. Jadi kat situ tuan-tuan masuk je ke aplikasi zakat dan sebagainya, kirakan gaji tuan-tuan, berapa tuan-tuan dah kena potong zakat, dah boleh bayar secara online, secara tiap-tiap bulan ataupun bulanan. Jadi tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, begitulah cara kita supaya apa? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan umat Islam ini untuk mensucikan harta. Mensucikan harta tu maksudnya apa tuan-tuan? Apa hasil yang kita dapat, kita ada hak kepada orang lain, bersedekah. Sebab itulah tuan-tuan, kalau kita renung firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Munafiqun, bagaimana pentingnya, begitu dititik beratkan tentang kita bersedekah dan mengeluarkan zakat. Allah kata apa dalam surah Al-Munafiqun ayat yang ke-10? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. Allah kata apa tuan-tuan? Dan infaklah sebahagian dari apa yang telah kami berikan kepada kamu sebelum datangnya kematian kepada salah seorang di antara kamu. Allah dah berikan penegasan kepada kita tuan-tuan, bahawa kita perlu keluarkan zakat, perlu keluarkan sedekah apa yang ada kepada kita sebelum apa tuan-tuan? Sebelum ajal datang kepada kita. Sebab apa tuan-tuan? Bila kita dah mati tuan-tuan, kita nak daripada Allah Subhanahu Wa Taala, nak hadir ke atas muka bumi ni untuk apa? Fayaqula Rabbi, kita berkata kepada Tuhan, ya Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, wahai Tuhan, sekiranya Engkau izinkan, tundakanlah kematian aku, ataupun dapatlah aku sekejap aja dari atas muka bumi ini. Untuk apa tuan-tuan? Maka fa'asaddaqa wa aku, apa yang tujuan kita nak hidup sekejap, ataupun tujuan kita dilambatkan kematian kita, fa'asaddaqa wa akum minas salihin, kita minta kepada Allah untuk apa? Bersedekah. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, kita bukan nak duduk atas dunia ini sekejap sesaat, bukan untuk kita jumpa orang lain, bukan kita nak solat, taubat dan sebagainya. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, aku akan bersedekah. Nampak tak tuan? Tuan-tuan, begitu hebatnya ganjaran pahala bagi orang yang bersedekah. Sekiranya ajal tak dekat pada kita, tuan-tuan, kejap, bagi aku sikit je masa aku nak sedekah. Masa tu dah tak ada tuan-tuan. Fa'asaddaqa wa akum minas salihin, sebab dengan sedekah akan menjadikan kita termasuk dalam orang-orang yang salih. Jadi tuan-tuan muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ayat yang telah diberikan tadi menganjurkan kita untuk berilah, keluarkanlah, belanjakanlah sedekah kita. Jangan berkira-kira. Kalau kita berkira-kira ni tuan-tuan, dia berkira-kira ni macam mana? Ni aku kalau keluar zakat ni, orang zakat dibagi tak pada asnaf-asnaf ni.
Ini kalau ni betul ke bukan boleh percaya. Dia berkira sangat, sampaikan dia mempertikaikan autoriti pihak berwajib melaksanakan tugasan ataupun kerja. Begitu juga tuan-tuan, kita kalau tengok orang macam minta sedekah tu, kita, ni betul ke ni? Sedikit kadang dia menyiasat pula, dia jadi pegawai penyiasat. Ni awak daripada mana ni belajar pondok mana ni? Dia tanya, menyiasat macam panggil polis, tapi dia tidak pun bersedekah. Kita tuan-tuan kalau tak nak bersedekah, jangan banyak bunyi. Kalau kita rasa was-was, kita tak payahlah bersedekah. Sebab itu akan mencacatkan, mengurangkan pahala sedekah kita. Kalau kita sedekah dengan ikhlas hati, kita dah memberikan kepada dia, itu antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Biarlah dia akan berhadapan dengan Allah dengan apa yang telah dia usahakan. Sedangkan kita dah lepas dah tanggungjawab kita. Dah lepas dah tanggungjawab kita. Jadi tuan-tuan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, janganlah kita menunda-nundakan dalam kita nak melakukan kebaikan. Antara kebaikan yang kita nak lakukan yang paling mudah dalam kehidupan kita tuan-tuan ialah bersedekah. Di dalam hadis banyak mengatakan tuan-tuan, kalau kita tengok dalam kitab Riyadhus Salihin, tak semestinya kita bersedekah itu dengan harta benda. Kita boleh bersedekah dengan tenaga, kita boleh bersedekah dengan nasihat, kita boleh bersedekah dengan pelbagai cara. Mana kata kalau kita tak mampu dari segi keuangan tuan-tuan, harta benda dan sebagainya, kita mampu lakukan sedekah dengan apa yang kita ada. Kalau kita dengan kepandaian, kita sedekahkan dengan kepandaian kita kepada orang. Dan hadis satu saya nak sebut yang menjadi panduan kepada kita ialah tuan-tuan, apabila kita ni mati tuan-tuan, terputus segala amalan kita. Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Apabila matinya anak Adam, terputus segala apa jawatan kita, sehebat mana pun kita atas dunia ini terputus. Anak ramai itu tuan-tuan terputus, tak bawa masuk dalam kubur. Tetapi 3 benda ni akan ikut sama tuan-tuan. Apa dia? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariah, dan yang ketiga, doa anak yang soleh yang mendoakan. Jadi tuan-tuan, kita rebut sedekah jariah. Sebab itulah tuan-tuan, orang-orang yang berwakaf, selagi mana harta yang diwakafkan itu dimanfaatkan, dimaslahahkan masyarakat untuk orang, maka jariah dia berpanjangan walaupun dia telah meninggal dunia. Hebat tak tuan-tuan kalau kita tengok pada kehebatan, the power of sedekah, the power of zakat. Jadi tuan-tuan, itulah tadi sebagai pedoman kepada kita, sebagai satu kekuatan kepada kita. Inilah kekuatan bagi umat Islam, yang mana fungsi dan peranan zakat ini ialah untuk sebenarnya membantu sesama kita. Mungkin kita lebih, ada orang kurang, kita yang lebih ini akan membantu kepada orang yang kurang. Itulah function ataupun fungsi kita dalam mengeluarkan zakat, saling bantu-membantu, saling lengkap melengkapi, saling cukup mencukupi, supaya kita menjadi ummah yang bersatu. Maka kita sahaja untuk kaya, untuk kaya seorang, tetapi kita tidak membantu, amatlah rugi bagi diri kita. Kita hanya untuk kebahagiaan kita sahaja, sedangkan ada saudara-saudara kita yang memerlukan yang tidak dibantu. Jadi itulah tadi, mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini menjadi satu panduan kepada kita, menjadi sebagai satu suntikan kepada kita dalam kita nak memperbanyakkan kebaikan yang kita dah ada. Saya yakin tuan-tuan yang berada di hadapan saya ini dah membuat kebaikan, macam-macam kebaikan dah. Cuma kita nak kebaikan kita itu biarlah kebaikan yang Allah Subhanahu Wa Taala timbangkan di mizan nanti, yang melayakkan kita masuk ke syurga dan duduk bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu alam. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menjadi manfaat kepada tuan-tuan
Apa yang baik itu datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang lemah itu adalah daripada kelemahan dan kekurangan saya sendiri. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.